awal tu Jina. Salah. Bagi apa sikit. Tu lah. Buaya berserak. Bawa. Oh. Buku selawat tu puasa selawat. Duk baca, selalu baca. Tu warna merah. Tahu. Saya tak bawa. Saya bawa hat lain. Nanti tuan-tuan. Atau bagi dah alamat saya post. Nanti WhatsApp kat Ustazah alamat lah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nahmaduhu wa nastaghfiruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang mulia lagi diberkati, hari Jumaat. Mudah-mudahan amalan kita pada hari ini diangkat Allah, dilipatkan gandaan pahala, diberkati dan diberi perlindungan daripada azab kubur, azab akhirat, insya-Allah berkat dengan tuan-tuan perempuan datang ke kelas-kelas ilmu, insya-Allah. Kita hadiahkan pahala Fatihah kepada mak ayah kita sebab hari ini hari yang dah nak masuk kepada Rejab. Malam ni malam Rejab yang pertama. Kita nak sampaikan pahala pada mak ayah kita. Kita nak memberitahu kepada mak ayah kita bulan Rejab dah masuk. Bila masuk bulan Rejab, ahli-ahli kubur ni bergembira kerana dekatnya dengan Ramadan. Maka kita berhadiahkan pahala Fatihah pada mak ayah kita agar Allah memberkati, mengampuni. Hadiah juga pahala Fatihah ini pada kawan-kawan kita agar mereka diberi hidayah Allah, dan juga kepada anak-anak kita supaya Allah lembutkan hati-hati mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله تبنا ورجعنا وندمنا على ما فعلنا تبنا ورجعنا وندمنا على ما فعلنا وسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعن الوجوه وتسجد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفة 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمن أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان
alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Perempuan yang dirahmati, yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang tahun baru Masihi 2024 dan kita dah nak masuk kepada bulan Ramadan 1445 Hijrah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok kepada pesan-pesan ulama, apabila naiknya tahun baru itu bertambahlah umur kita. Kalau kita tengok kepada sejarah kehidupan kita, kata ulama ada 3 hari yang paling penting dalam kehidupan kita. Yang pertama hari kemarin, yang kedua hari ini, dan yang ketiganya hari esok. Hari kemarin, hari yang milik sejarah, hari yang dah lepas pada kita, keseronokan kita, kesedihan kita, apa yang berlaku kemarin, dia tak boleh dah buat main dah pada hari ini. Kalau yang berlaku seronoknya kemarin, maka nak seronok macam kemarin tu hari ini tak berlaku. Jadi sedihnya kemarin, nak sedih hari ini kita nak rasa ni sedih hari ini tak berlaku. Dia sedih macam lain pula. Kalau seronok macam lain pula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah perkara yang dah lepas. Yang Nabi pesan kepada kita, jadikanlah hari ini hari yang lebih baik daripada kemarin. Itu adalah yang Nabi pesan pada kita. Orang yang baik-baik, orang yang sentiasa menjaga masa dia, orang yang ingat kepada hari kebangkitan, hari akhirat, hari kematiannya, hari yang macam mana dia nak hidup selepas mati, maka dia mesti jadikan hari ini ni baik daripada kemarin. Tak kira lah baik banyak mana, baik sikit ke. Macam kemarin kita tak bersedekah, hari ini kita bersedekah. Kemarin kita bersedekah RM1, hari ini kita bersedekah RM2. Mana kata baik dah hari ini. Maka hari inilah hari yang nombor 2 yang kita kena jaga. Sebab hari ini hari yang kita nak kena bawa, kena buat persiapan untuk bekalan esok. Hari ini hari yang kita nak himpun apa-apa kebaikan untuk esok. Hari ini hari yang kita nak kena rancang bagaimana nak hidup untuk esok. Tuan-tuan puan-puan, jadi esok ni adalah hari milik Allah. Apa yang nak berlaku esok ni semua milik Allah. Dalam pengetahuan Allah, kita tak tahu apa nak berlaku. Petang saat lagi pun kita tak tahu berlaku. Saat lagi pun apa tak tahu nak berlaku. Kerana hari-hari yang mendatang, masa-masa yang mendatang, saat-saat yang mendatang itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang milik kita? Milik kita ialah apa yang telah kita belanjakan, apa yang telah kita pakai, apa yang kita telah buat, apa yang telah kita makan. Itu sahaja milik kita. Kalau duit kita ada juta-juta ringgit, ribu-ribu ringgit, ratusan ringgit dalam bank, nama kita bukan lagi milik kita. Yang sah, yang hakikatnya bukan lagi. Sebab apa? Sebab dia itu adalah untuk siapa-siapa ikut suka Tuhan lah nak bagi kat siapa. Sekarang kita ada hak kita. Memang ada hak kita. Nama kita, geran kita. Maka bila kita tak guna, dia bukan milik kita. Yang guna tu adalah milik kita. Yang guna milik kita. Yang tak guna tu duduk dalam bank tu, tak tahu hak siapa. Mati kita hari ni, saat lagi dia fraid oleh anak-anak kita habis. Milik mereka. Kain batik kita dalam almari itu sampai tinggi dengan pokoknya. Tinggi, susun. Nak pakai sayang. Dia kata dia, ada pakai apa elok ni Ustaz Zahid. Belai-lai. Tak kira lah cap pokok nyok, cap 3 serangkai, daun dewa. Tak kira lah tuan-tuan dan puan. Bila saja kita mati, semua boleh ke orang. Hak kita tak pakai, hak kita pakai tu hak kita tu ada pakai hari. Wah tak pakai, dia tak ni bodoh elok lagi nak pakai. Boleh. Tapi dia suka koleksi. Tengok baju-baju hak kita dah beli, hak tak buat tu. Bukan hak kita. Bukan pasal dalam peti air pula. Dalam lemari kita tu. Hak tak ada nak buat, tukang pun tak mau. Tak ada pun tak buat lah, tak ada nak buat. Banyak lah pergi tengok beli, tak buat. Yang pakai tu baru hak kita, hak tak pakai.
kan dia. Tahu Ustazah Nazrah apa? Tuan-tuan dan puan. Jadi hak apa nak berlaku sekali lagi tak tahu, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok kepada umur kita beranak duduk tani, lepas tu kita hidup sehari naik, sebulan naik, setahun naik. Mana naiknya tahun, naiknya hari, naiknya minit ni kita duduk jalan ni. Jalan lah ni umur kita 50 pun dia duduk tani. Duduk tani, duduk tanggelah ni. Duduk tani. Tani ni kubur. Umur 50 ni duduk tani. Nak pergi tani dekat lah. Tak jauh dah. Kalau kita umur 50, kita kalau kita bayangkan kita ni duduk di pintu pagar masjid lah. Pegang gitu. Kadang-kadang orang lalu depan kita, orang mati, orang tolak masuk, hang kan dah mati dah, hang lah aku dah ajak hang main lagi, hang kata tak apa, mati masuk main. Kadang-kadang budak kecil mati, kadang-kadang remaja mati kemalangan, kita duduk tani ni. Giliran kita duduk tani. Bila umur kita 60 tu dia masuk dalam masjid. Masuk dalam masjid. Bila umur kita 70 tu apa duduk dekat batu nisan. Tunggu giliran. Maka jauh perjalanan kita ni. Tuan-tuan dan puan. Jadi persiapan untuk menghadapi saat-saat kematian itu menjadi kewajipan kita sepanjang masa, setiap waktu. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan, kalaulah umur kita 50, kita kena cari kelas-kelas pengajian kita tu 5 kali seminggu. Carilah, duduklah 5 kali seminggu. Kalau yang umur 60 tuan-tuan dan puan, bila kita duduk saja-saja bila nak tunggu mati ni, cari kelas pengajian kita 6 kali seminggu. Kalau umur kita 70 tuan-tuan dan puan, hadirlah kelas pengajian kita 7 kali seminggu. Barulah Tuhan kata, Allah kata, Nabi kata, kita ni dapat manfaatkan masa kita di dunia ini yang lebih berkesan di akhir-akhir umur kita. Oleh sebab itu kita hendaklah sentiasa tuan-tuan dan puan berwaspada dengan masa. Masa ni dia tak tunggu kita walaupun saat, tapi dia akan potong kita pada bila-bila masa. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan dan puan, binalah, carilah, jadualkanlah masa kita untuk manfaat kita selepas kita mati, insya-Allah. Baik, itulah antara tazkirah yang boleh kita motivasikan diri kita sempena tahun Masihi 2024, insya-Allah. Perempuan, baik, perempuan, tuan-tuan, mari kita tengok tajuk kita pada hari ini. Tajuk baru bab sabar menghadapi musibah. Betul kan? Betul tak? Okey. Sabar menghadapi musibah. Muka surat 355. 360. Oh, 360. Mai. 360. Aban bin Saleh. Betul? Bab sabar, bukan surat 360. Aban bin Saleh daripada Umair, daripada Anas bin Malik, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma tajarra'a 'abdun qattun jur'atain ahabba ila Allah min jur'ah ghadabin raddaha bihilmin wa jur'atin musibah yasbiru rajulu 'alayha wala qatratani ahabba ila Allah min qatrati damin fi sabilillah wa qutria dam'in fi sawadil lail wa huwa sajidun la yarahu illa Allah
Wa ma khata 'abdun khatwataini ahabbu ila Allah min khatwatin ila shalah al-mafruḍah wa khatwatin ila silatir rahim. Tiada yang ditelan manusia yang lebih disukai oleh Allah selain daripada dua perkara. Pertama, menahan marah dengan kesabaran dan menelan musibah dengan kesabaran juga. Dan tidak ada titisan yang lebih disukai oleh Allah daripada dua titisan. Titisan darah di dalam memperjuangkan agama Allah, dan titisan air mata di malam yang gelap. Melainkan sujud tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dan tidak ada langkah yang disukai oleh Allah daripada dua langkah. Langkah yang menuju solat fardu dan langkah yang silaturahim. Di dalam hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak perkara yang menyentuh perangai kita, yang menyentuh perasaan kita, yang menyentuh jiwa seseorang, diri kita. Kerana apa? Kerana kita mengalami apa yang disebut oleh Nabi ni, ma tajarra 'abdun qattu jur'atain. Tiada yang dilalui oleh manusia yang lebih disukai oleh Allah selain daripada dua perkara. Pertama, menahan marah dengan penuh sabar, dan menahan musibah dengan kesabaran juga. Yang ni Tuhan suka, Nabi pun suka, tuan-tuan dan puan-puan. Menahan marah dengan, orang kata lain daripada menahan marah ni, menahan musibah yang kita tak boleh nak buat ni benda ni. Ada dalam diri kita sebagai manusia, semua orang lalui marah, ujian, semua kita lalui. Cuma yang kita rasai ni ialah orang yang faham apa tuntutan agama, apa kena buat bila marah. Orang yang faham tentang musibah, apa makna musibah, kenapa Tuhan bagi pada aku musibah, apa perlu aku buat musibah. Ini orang yang kalau boleh faham, Nabi suka, Allah suka. Pedih di hati kita ni, pahit di hati kita, jiwa kita. Kalau kita tidak ada ilmu, kalau kita tidak ada iman, kita memang marah kepada Tuhan kita. Kita akan membebel, kita akan merungut, kita akan kata macam-macam atas ujian yang Allah Ta'ala bagi. Mak dengan anak, mak bela anak bela mak. Anak ni ada pendapatan bulanan walaupun kecil, N19 saja kecil. Bela mak dia, bela pak dia, bela anak menakan dia, sebab hidup keluarga susah. Sampai satu masa, tuan-tuan dan puan-puan, Tuhan matikan anak ni. Aduh sara mereka. Dia kata di keluarga dia, bank kami matilah. Pasal apa? Pasal anak itulah, mak menakan itulah yang duduk sara sekolah dan sebagainya, walaupun kecil gajinya, tuan-tuan dan puan-puan. Mak yang tak cukup kemampuan keimanan ni marah ke Tuhan. Bagi buat apa dia mati? Bagi aku mati senang, aku ni kecil manis, hidup pun tak ada makna. Kacau orang, nak makan ubat, nak pergi klinik, semua kacau orang. Bagi aku mati senang Tuhan ni. Itu nama dia orang yang tak sabar dan tak faham kenapa Allah Subhanahu Wa Taala matikan anak dia. Hanya iman saja yang boleh membicarakan kenapa Allah melakukan sedemikian. Tak ada iman, tuan-tuan dan puan, marah ke Tuhan. Maka Nabi kata, orang yang marah pada Tuhan ni ialah orang yang tidak ada sabar. Orang yang marah pada Tuhan ni, tuan-tuan dan puan,
Dia tidak tahu tentang ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Tak ada rasa iman, tak gerun apa yang berlaku milik Allah. Kita hidup di dunia ni, tuan-tuan dan puan, semua kita ni milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan ada nama kita pun. Walaupun kita kaya, tanah berkak-rekak, tapi nama atas tanah tu, atas geran tu saja, atas kertas tu kita. Tapi semua milik Allah. Nampak tuan-tuan dan puan. Jadi bila kita pegang semua milik Allah ni, Allah kata ikut suka aku lah, aku nak buat pitang mana benda ni, aku nak bagi kat siapa, aku nak ambil untuk mana, aku nak hilangkan daripada engkau yang memiliki harta selama ni, ikut suka dia sebab milik dia. Tapi betapa susahnya kita nak terima bahawa semua milik kita itu adalah hak kepunyaan Allah secara hakikatnya. Kerana apa? Kerana iman kita tak bersedia nak menerima. Kita tak pernah baca bab kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia kata tidak ada yang dilalui oleh manusia yang Tuhan lebih disukai oleh Allah. Pertama, menahan marah. Yang keduanya ialah sabar dalam musibah. Kalau kita boleh buat hak tu, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Sabar dalam musibah. Tuhan bagi bukan banyak, bagi mak kita yang sakit gigi. Mak kita sakit gigi, pagi khiau, tengah hari khiau. Kita ni kalau kita tak sabar, tuan-tuan dan puan, kita terkah mak kita. Kalau kita sabar, kita kata jom kita pergi jumpa doktor. Doktor kata bukan boleh cabut gigi kalau sakit. Jomlah kita pergi jumpa lah, ke mana dia nak bagi ubat ke apa ke, jom dulu. Komok yang garam ke apa dulu. Mana dia kita sabar bawa mak kita tu pergi jumpa doktor. Tak jumpa lambat doktor, pergi tempat hak klinik pakar dan sebagainya. Itu yang dikatakan sabar dalam ujian. Bukan kata aku kena sabar ni, mak aku sakit gigi, aku kena sabar. Sabar. Dalam sabar tu ada usaha. Tuan-tuan puan-puan, dalam sabar tu ada usaha. Macam mana nak buat? Pujuk mak kita, bawa mak kita, tak mau doktor ni lambat, bawa sana, bawa pergi pakar. Itu usaha kita. Nama dia kita uruskan ujian Allah itu dengan baik. Nama dia kita ni orang yang bersabar. Semua orang diuji Allah, cuma sedar dengan tak sedar. Yang paling tak sedar bila Tuhan uji dengan sihat. Yang paling tak sedar bila Tuhan uji dengan senang lenang. Oh, lupa. Itu memang lupa terus. Yang paling orang ingat bila Tuhan uji dengan sakit. Allah, dipanggil Allah. Diuji dengan sakit, semua orang ingat. Tapi kalau dia uji dengan sihat, senang, makan lalu berpinggan-pinggan, makan tengah hari, petang, malam, sehari 10 kali makan. Pergi makan kenduri, habis segala benda bihim, makan tak pun. Pasal apa? Hawas nak makan tu. So, sihat, makan lalu. Tuan-tuan dan puan, itu ujian Allah pada kita. Kalau kita makan telajak, makan lebih, makan datang penyakit. Tapi kita jarang kita ingat. Semua kita lupa bila sihat, bila senang. Waktu mana kita nak ingat Tuhan? Waktu sakit, waktu susah, waktu kebiasaan. Tetapi Allah kata, senang pun aku uji, sehat pun aku uji, umur panjang pun aku uji. Tuan-tuan dan puan, segala-gala suasana yang kita duduk, semua diuji Allah. Yang penting pada kita, bagaimana kita nak mengurus ujian Allah, itu penting. Tuan-tuan dan puan, macam kita lah, sehat. Sehat hari-hari Jumaat ni benar, pergi jogging. Kita jogging pergi pukul 7.30. Lepas pukul 7.30 balik lah. Awak balik awak ingat, kami main belum subuh. Awak tak main lewat, panas, tak boleh. Ujian sehat, tuan-tuan dan perempuan. Lepas tak ada waktu nak pergi jogging waktu mana. Tak ada nak fikir dengan semayang subuh, dengan wirid, dengan pagi Jumaat, dengan tazkirah pagi. Ada kira rahat sihat lah. Tuan-tuan perempuan, pasal apa? Pasal sehat. Bila mai sakit, barulah kita ingat. Oh, ingat kat Tuhan. Tak doa, pantang jumpa orang ni suruh sembahyang hajat, jumpa orang ni suruh baca doa, jumpa orang ni pesan doa kat aku bagi aku cepat sembuh. Bila tak sihat,
tuan-tuan, perempuan. Maka itulah Tuhan kata antara orang yang paling Tuhan suka orang yang menahan marah dan orang yang sabar dalam ujian. Boleh buat insya-Allah. Kita cuba, kita kenal ujian ni. Kita lah ni ujian sihat. Main mengaji boleh duduk berjam-jam melepok atas tikar sihat. Tuan-tuan puan, bila kita dah tak sihat, kita dah tak boleh main. Tak boleh nak duduk lama, tak boleh nak berdiri lama, tak boleh. Dia kata macam mana nak main dengar orang baca kitab, ustazah. Masa tu barulah kita ingat, oh dulu ni masa aku sihat, aku tak terpa, tak celapak, tak cari gaduhan, tak buh, tak puluh nak main. Masa aku sakit ni baru aku sebut. Maka kita lah orang yang rugi, tuan-tuan dan perempuan. Gitu. Dan tidak ada titisan yang lebih disuka oleh Allah kecuali titisan darah yang memperjuangkan agama Allah dan titisan air mata di malam yang gelap sambil sujud. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kot kita nak perang ni, kita kata jauhlah dengan kita nak perang, tapi tak tahulah kalau nak perang ni. Tapi yang paling perang, yang paling dekat ni perang dengan nafsu kita tu. Perang yang paling kita tak tahu, perang dengan nafsu dalam perut kita tu. Nak bangun semayang pukul 4, 5 pagi tu, tuan-tuan dan perempuan ni nak masuk rejab ni, kalah sedia. Tapi Tuhan kata aku suka orang yang boleh sujud, boleh menangis, boleh teringat pada dosa-dosanya. Hanya Allah sajalah yang selayaknya mengampuni dosa-dosa dia. Itu air mata yang paling Tuhan suka. Tapi kita nak bangun pun kita kalah dengan syaitan kita. Macam mana air mata tu nak turun, tuan-tuan dan perempuan? Air mata Tuhan suka bila kita mengenangkan musibah yang Allah Ta'ala bagi. Contohnya kita bela anak kita lah. Kita pesan anak kita kawan, cari orang baik-baik. Kita pesan anak-anak kita jangan tinggal solat. Kita pesan anak kita masjid tu kena pergi cik. Walaupun sehari sekali pun tak apa, sebab masjid ni lah tempat kita nak kena berkawan, hati kita nak jinak dengan masjid. Kita pesan macam-macam, tapi anak kita tak mau ingat pesan kita, pergi berkawan dengan orang-orang tak elok, maka semua kena tangkap, duduklah dalam penjara. Kita sedih anak kita usia muda duduk dalam penjara. Rugi tenaga dia, rugi kepandaian dia, rugi kemahiran dia, rugi dunia dia. Sebab dia duduk dalam keadaan dia nak kena orang kata merawat dia. Kita pun cakap dengan Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, apalah sangat aku ni Tuhan, seorang ibu yang gagal mendidik anak-anak aku. Dia tak mau dengar cakap aku, cakap sudah dah. Buat baik pun sudah, nasihat pun sudah, kata garang-garang pun sudah, marah pun sudah, tapi Tuhan gagal. Maka aku serah pada Engkau, ya Allah. Engkau didik pula anak aku. Jadi menitik air mata. Itu Tuhan suka. Lagu tu Tuhan suka. Iaitu kita mengenangkan kelemahan kita dalam ujian. Kita kata kita mak, anak kita dengar cakap kita dah. Kita ada perempuan. Ada anak dengar cakap mak, bahagia kita. Ada anak tak dengar cakap mak dia, tak dengar cakap bapak dia. Dia lebih dengar orang-orang tak terpakai. Maka kita marah. Marah sekarang mana kita nak marah? Akhirnya kita marahlah pada diri kita dan kita mengadulah pada Allah Subhanahu Wa Taala akan ujian yang Allah Taala bagi menitik yang mata. Itu yang dikatakan bahawa Tuhan akan mendengar rintihan-rintihan kita di waktu sujud, di waktu semayang, di waktu malam. Yang siapa pun sunyi sepi kita dengan Tuhan saja, maka itu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan. No? Dan tidak ada langkah yang disukai oleh Allah daripada langkah menuju solat fardu dan juga menuju untuk menghubungkan silaturahim. Mana dia? Macam perempuan nak buat tu dah elok dah. Langkah yang Tuhan suka ni pergi solat, pergi ambil semayang, jalan, pergi solat, pergi jemaah, pergi masjid, pergi
ajak kawan-kawan pergi kelas ilmu. Itu langkah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan perempuan, tambah hari Jumaat pula, tuan-tuan dan puan, kita kurangkan sikit masa kita tu dengan kerja-kerja rutin biasa kita tu. Maka kita lebihkan sikit dengan amalan-amalan yang Tuhan anjurkan, fadilatnya besar dalam bulan Rajab. Hari Jumaat pula, tuan-tuan dan perempuan, maka kita jadualkan apa aku nak buat hari Jumaat bulan Rajab. Itu yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan perempuan. Kita berkasih sayang, menghubung silaturahim, berinfak, berziarah dalam bulan Rajab, tuan-tuan perempuan, disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap langkah kita tu. Tapi kita tidak pernah membaca, tidak pernah menghayati, tidak pernah berfikir bahawa betapa besarnya langkah kita menziarahi menuju silaturahim tu yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau hari Jumaat, apalagi kalau bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan, tuan-tuan dan perempuan. Maka kita hari ini kita kena tengok balik diri kita. Kalau tak ada lagi lah kita bersilaturahim sepanjang Jumaat, sepanjang bulan Rajab, tuan-tuan dan perempuan. Kebetulan bulan-bulan Rajab ni kita rancang, jadualkan, boleh dalam jadual. Kita nak mengeratkan silaturahim. Apa cara kita nak buat? Buka puasa bersama, kita buat majlis dalam bulan Rajab ni. Contoh, kita buat bengkel solat, kita makan bersama, kita buat penganjuran-penganjuran yang boleh mengeratkan silaturahim kita, memperkasakan silaturahim. Ziarah kubur, ziarah ke adik kakak, ziarah kawan-kawan, ziarah tok guru, makan bersama alim ulama. Itu adalah antara yang terbaik, langkah-langkah yang terbaik mengeratkan silaturahim. Kata mak kita dulu buat, balik mai kita nak sambut kuno rezeki, sambut puasa. Dah ingatlah. Dulu orang dulu lah. Orang dah tak tahu lah. Mak kita dulu ni dia abang nak kenuri bulan Rajab, abang nak buat kenuri nisfu Syaban, abang nak kenuri bulan Ramadan. Pasal apa semua tu? Mengeratkan silaturahim. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah suka, Nabi pun suka, kita pun suka, tuan-tuan dan puan. Maka sambut Ramadan itu bermula dengan Rajab ni mengeratkan silaturahim. Maka di Ramadan itu kita selayaknya dianugerahkan Lailatul Qadar. Pasal apa? Pasal kita menghubungkan silaturahim, kita berukhuwah. Puan-puan bacalah dalam kitab mana pun, hadis mana pun, pahala dia sangat besar orang yang berukhuwah ni. Orang yang menyambung ukhuwah, orang yang mendamaikan dua saudara yang bergaduh untuk berukhuwah, orang yang menyuburkan ukhuwah, orang yang sentiasa memerhatikan tentang ukhuwah. Tentang perempuan bacalah dalam kitab mana pun, tak ada yang Tuhan kurangkan pahala. Semuanya Allah memberi pahala yang besar. Dan itulah jalan mudah kita ke syurga Allah, dengan berukhuwah. Tak kira lah nak ukhuwah sama-sama anak yatim ke. Contohnya bulan Rajab, perempuan ni adalah cita-cita, Ustazah kami ni nak pergi lah seberang sana, kami nak pergi ziarah anak yatim Ustazah. Silakan, itu satu ukhuwah, tuan-tuan dan puan. Ustazah kami ni nak pergi ziarah di sebelah pondok-pondok, sebelah petani. Silakan, tuan-tuan dan puan, itu satu ukhuwah. Sahabat menghubungi para sahabat seagama kita. Kami nak pergi cari cikgu-cikgu kami hak lama-lama, Ustazah. Boleh. Ada juga anak kawan-kawan Ustazah, mereka buat macam ziarah ukhuwah. Cari cikgu-cikgu sakit, cikgu-cikgu yang tua, pergi ziarah. Itu satu benda yang unik, yang sangat disukai dan jarang-jarang orang buat. Gitu. Kalau anak murid Ustazah dulu di Ibda tu, buat aktiviti, kamu pergi ziarah ulama-ulama.
Tapi kamu berhubunglah dulu. Jangan pi kau dia tak ada. Pilah kau satu bar. Tapi kena berhubung dulu. Tak kira orang terkejut kamu pi. Tu melatih guru-guru, bakal-bakal guru untuk orang kata apa, ada rasa ukhuwah dengan guru-guru dia lama-lama. Dengan ulama-ulama yang boleh pi. Nak bak tuan-tuan dan perempuan. Kita nak pergi ziarah, pilah ziarah mak mentua kita. Mak mentua saya, usaha saya tak berapa sangat dengan dia. Awal pula. Masa saya menikah dulu dengan lelaki saya tu, dia bukan suka saya jadi menantu dia. Berapa lama dah, kalau dengan 30 tahun dah kami pun bercerai dah ustazah weh. Oh, bagus tu kalau boleh pergi ziarah tu. Pasal apa? Buang segala karat-karat lampu tu. Pi umrah balik umrah, pi haji balik haji, duk keluar ayat yang sama juga. Saya mak mentua saya ustazah tak berapa sangat. Atulah pi haji balik haji, pi umrah, atulah lah ni hang kena pi ziarah. Buang karat-karat tu. Bersihlah hati tu. Pasal apa benda tu Tuhan tak suka, Nabi tak suka. Kita ni bermusuhan dengan mak mentua. Mak mentua tu mak kita tahu. Walaupun kita dah cerai dengan laki kita tu, dengan anak dia tu, tapi mak dengan pak tu tak cerai. Hukum dia tu tetap hukum. Jadi buanglah karat-karat ni sempena dengan Ramadan, nak main Rejab, nak main, buang karat-karat tu. Buh kelorok, tonyuh keluar pi. Terus ada katalah saya dengan mak mentua saya ni tak berapa, tak mau dengar lah. Sampai tua dah kita ni duduk macam tu lagi. Pi, ada lagi ke mak mentua tu? Ada ustazah. Hang bawa lah buah kurma 2-3 kotak buat pi. Hang pi lah. Atau saya duk kira lah saya dengan mak saya tak berapa, tu cerita lama. Buang. Tu saya lagi lelaki saya kata mai duk temunyeh-munyeh. Hang tengok hang duk kira manusia juga cakap. Hang kira Tuhan cakap lah. Duk kira hak manusia cakap semua tak pernah kena Nak pi tak kena, tak pi tak kena. Hak Tuhan kata Tuhan kena ambil berat. Buang karat hang dulu. Biar pi siapa nak kata. Ipak dua nak kata apa ke. Nak main kata macam mana tu manusia. Pasal apa kita nak takut sangat kepada manusia? Takut kepada Allah. Dengar cakap Allah kata kena pi. Dengan mak kita bersalam, sayang, berziarah. Tak kerak pun tak apa. Asal buang segala karat, marah-marah, dendam, kesumat tu buang. Barulah bersih hati kita ni, barulah Allah nak angkat amal ibadat kita ni. Kalau ada yang tu ya tuan-tuan dan puan, tak bahagialah kita. Tu pesan ustazah. Sebab benda tu mudah nak buat tapi berat. Berat. Nak banyaklah kita ni ustazah pesan pada anak murid-murid ustazah ni. Kalau ada mak tiri yang bermusuhan, tuan-tuan dan puan, sambung balik ukhuwah. Pak kita pun mati dah, tapi mak tiri tu mak kita lah. Pak kita mati dah, ustazah nak pi pun orang kata kita main. Tu kira orang juga kata. Tuhan kata tak mau kira. Pi. Asal mak tiri menikah dengan pak dulu mak tu. Kita bergaduh. Rai pun tak, penuri pun tak pi, muka masam biar kita jumpa kamu tu, jumpa tempat baca Yasin tak mau salam. Tu perut busuk kita. Pilah sampai bila kita nak belah perut busuk kita? Nak bawa sampai ke mati ke benda tu? Tak lah. Dia kata tak. Kita kata tak. Habis berukhuwah. Sebab tu Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati'. Nabi kata tak masuk umat aku ke dalam syurga. Kata Rasulullah SAW, kalau kita ni memutuskan tali silaturahim, tak masuk. Dosa buatlah baik banyak mana sebanyak segunung emas. Dosa ada berwakahlah sebukit emas pun. Kalau kita ada permusuhan, tuan-tuan dan perempuan, lebih-lebih lagi dengan kaum keluarga kita, maka Allah tak janji syurga untuk kita. Itu sebab tu Nabi kata, Tuhan kata, aku suka
sangat suka digalakkanlah buat apa yang Tuhan suka apabila kita boleh melangkah untuk solat fardu dan juga melangkah untuk bersilaturahim. Tuan-tuan dan puan, no? Itu Ustazah pesan sebelum masuk Ramadan, sebelum masuk Rejab, kita istighfar banyak-banyak. Jangan begitu. Supaya apa? Supaya syaitan tu kalah dalam diri kita. Yang menang ni ialah malaikat. Nabi tak suka. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Nabi Sulaiman alaihissalam kematian putranya, maka ia sangat duka cita. Maka didatangi oleh dua malaikat yang datang kepadanya seolah-olah ada perkara. Lalu yang satu berkata, saya menanam benih belum dapat saya ketam. Tiba-tiba datang orang ini dan dicabut. Lalu ditanya yang kedua, bagaimanakah engkau? Jawabnya, saya berjalan menuju ke jalan raya, maka semua tanaman yang di jalan saya pindah ke kanan dan ke kiri jalan. Tiba-tiba terkena pada tanaman orang ini tepat di tengah jalan, maka saya buang. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, mengapa engkau menanam di tengah jalan? Apakah engkau tidak mengerti bahawa orang-orang memerlukan jalan? Maka langsung malaikat berkata, mengapa engkau sangat berduka terhadap putramu? Apakah engkau tidak mengetahui bahawa mati itu jalan menuju ke akhirat? Maka seketika itu Nabi Sulaiman bertaubat dan tidak ingat lagi kepada putranya yang meninggal itu. Ini motivasilah tuan-tuan dan puan. Bila ada kematian kita sedih, apa tak mau cakap, apa tak mau tegur, apa tak mau main masjid, hati. Lepas itu kita macam marah kat Tuhan lah pasal bagi anak mati, anak ni barulah nak besar. Lepas tu mai malaikat kata kat Nabi Sulaiman, malaikat yang pertama kata aku tanam pokok, tanam orang cabut habis. Malaikat yang kedua kata pula aku tanam juga, tanam aku ada orang mai pindah api tengah jalan. Macam mana Sulaiman? Dia kata buat apa? Tahu dah kata jalan, dia pergi tanam tengah jalan. Orang nak guna jalan, jadi orang cabut lah. Yang malaikat tadi ni hal nombor satu tu, hal nombor satu tu dia kata dah tanam memanglah ada orang tu dia mati. Tu malaikat kata hang macam hang juga, hang tahu ke anak hang tu nak boleh hidup lama mana? Semua tu dengan izin Allah. Allah kata boleh hidup takat ni, dia mati kan, jadi tak payahlah duduk sedih-sedih. Macam itulah tuan-tuan dan puan, bahawa kita ni perlu sabar dalam segala ujian kita. Tak boleh kita merata macam Ustazah kata tadi, mak mati, mak tak mati, anak mati. Mak marah ke Tuhan pasal apa? Pasal ambil anak dia. Ambil dia dah tua 60 tahun, cimane, darah tinggi, aku ubat, menyusahkan orang. Bagi aku mati senang, bagi buat apa? Bank tu mati. Dia meratus. Sebab apa? Sebab dia tak tahu semua tu adalah hak milik Allah. Dia nak bagi mati waktu mana, dia nak bagi hidup panjang mana, tu kerja dia. Kita pegang pada Allah. Tapi Allah kata innallaha la yukhliful mi'ad. Aku tak pernah memungkiri janji. Mana dia tuan-tuan dan puan? Bila Allah kata kita kena sabar dalam musibah, kita kenalah banyak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kita tu kena subur. Kita kena pegang kepada sifat-sifat Allah. Aku milik Allah. Apa dia nak buat, serah pada Allah. Harta aku adalah harta Allah. Dia nak bagi kat siapa, itu ikut suka dia. Aku ni dibuat, dicipta oleh Allah. Dia nak bagi aku sihat ke dia nak bagi aku sakit, itu hak dia. Bila kita boleh berpegang macam tu kepada Allah, sudah tentu kita redha dengan ujian Allah. Kita ringan dada kita dengan ujian Allah. Sebab tu tuan-tuan dan puan, binalah kekuatan iman untuk melihat, untuk kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua
semua kerja buat kita. Sihat pun Allah uji, sakit pun Allah uji, kaya pun Allah uji, miskin pun Allah uji. Segala-galanya dalam ujian Allah. Jadi kita nak boleh pegang tu tuan-tuan dan puan. Susah bagi satu cerita tuan-tuan dan puan. Seorang ulama zaman Nabi SAW dulu, dia ni kehilangan duit. Selalu bila orang bagi duit, dia bubur dalam songkok dia ni, celah ni. Dia pun berjalan ke pasar. Pergi ke pasar tu, dia nak beli barang, dia ambil lah duit dalam songkok dia ni, dia simpan celah songkok. Tiba-tiba tak ada duit ni, cari tak, ambil ketuk songkok, tak ada. Ambil serban dia, kibak, tak ada lurus. Maka orang dalam pasar tu nampak, wahai Tuan Guru, awak yang sibuk sangat sampai teratur-teratur kibas serban, dia kata, aku kehilangan duit, jadi aku carilah duit ni. Maka orang-orang dalam pasar tu, Tok Guru ni, hilang duit, gitu, mana dia? Tak mana semua ni, nanti kami pergi cari semua. Bisa riulah dalam pasar tu. Ni ada satu kisah Ustazah baca. Lepas tu dia kata, yang sangat tunjuk pada perempuan dia bagaimana sifat Tok Guru tu, ulama tu. Dia jawab kepada orang yang riuh rendah ni. Dia kata semua ni milik Allah. Allah nak bagi dekat siapa, itulah hak dia. Kalau Allah kekal dengan aku, tentu tak hilang. Dia kata. Lepas tu bagi orang yang mengambil duit ini, dia kata, aku doakan kepada dia supaya jadikanlah kesalahan mengambil duit ini adalah kesalahan yang terakhir buat dia. Mungkin dia perlu duit ni untuk beli lebih daripada aku. Maka aku doakan supaya jadikanlah kesalahan curi duit ini sebagai kesalahan terakhir. Bukan nak cerita kata dia doa apa, nak cerita macam mana sifat seorang alim ulama menghadapi ujian dia. Kalau kita tuan-tuan dan perempuan bagi duit anak kita pergi sekolah RM1, anak kita balik dekat pagar, mama, cik tadi tak ada nak makan, duit hilang. Duit hilang, awak yang banyak hantar dah mak bagi RM1 tu, nak dapat payah tak tu jaga marah daripada pagar sampai ke dalam taman. Apa saya kat tu ingat kan tengah-tengah hari ni, la ilaha illallah sallallahu dia bagi hilang duit. Allahu akbar, betul-betul marah. RM1 itu sikap kita. Tuan-tuan lupa Allah. Satu taman ni, satu blok panjang tu, orang pakai tengok. Ingatnya mana RM1 anak dia baru dah 2. Pasal apa dia riuh sangat? Pasal dia tak boleh nak terima duit itu milik Allah. Allah nak bagi kat siapa, Allah nak letak tak mana, Allah tak mau bagi, itu hak dia. Tuan-tuan dan puan, Ustazah juga selalu juga pesan dekat orang pergi umrah yang kena bayar dam. Nasihat ni pak, lupa mengaji, habaq dam wadah. Tak bolehlah semayang sunat selepas daripada semayang sunat tawaf. Mereka duduk saja masuk duha, semayang duha. Lepas lambat nampak semayang hajat. Bukan dia tak tahu bukan tak abang-abang bukan tak pesan-pesan, tapi Allah lupakan. Maka dia kena denda dam. Maka dam tu adalah sedekah. Pasal apa? Pasal Tuhan kata, ni derma di Mekah tak cukup, dia kena denda. Mana semua tu adalah milik Allah. Allah nak bagi kat mana kita tak tahu. Dia bagi kita lupa, dia bagi kita tak ingat. Tuan-tuan dan perempuan, maka kita kena beringat bahawa semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas ketika diberitahu bahawa putrinya telah meninggal dunia sedang ia dalam bermusafir, maka ia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ia berkata, aurat yang ditutup oleh Allah dan beban yang telah diselesaikan oleh Allah dan pahala yang didatangkan oleh Allah kepadaku.
Kemudian ia turun daripada kenderaan dan sembahyang 2 rakaat lalu berkata, kami telah mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Dalam ayat ini, pergunakanlah baik-baik kesabaran dan juga solat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah sifat orang mulia, orang mukmin. Anak dia meninggal dalam musafir, dia tu dalam musafir, dia kata semua itu hak Allah. Allah nak balik kepada Allah, Allah nak buat apa itu hak Allah. Aku ni apalah sangat. Dia berserah pada Allah. Turun sembahyang, berhenti sembahyang sunat 2 rakaat. Minta bagi Allah Subhanahu Wa Taala menahan kesabaran sebarang kita. Kita kalau kita tak sabar, kalau dengar musibah kita tak mampu nak sabar, solat 2 rakaat. Minta bagi Allah lapangkan dada kita. Allah bantu untuk kuatkan sabar kita. Tu ciri-ciri orang mukmin, orang yang beriman, insya-Allah dan puan. Nabi SAW bersabda, liyastarji' ahadukum fi shish'i na'lih iza inqata'a fa innaha minal masaib. Hendaklah seorang itu mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jika putus tali selipanya, kerana itu termasuk dalam musibah. Dulu orang yang dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni bila waktu mati ya. Lepas tu bila ramai orang mengaji, tok-tok guru pun duk habar apa jua musibah yang terima, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hari ni mengaji, Nabi kata walaupun putus tali selipar, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana selipar tu milik Allah, dia nak bagi putus, dia ni pakai, dia nak bagi elok, tu hak dia, balik pada dia. Sekarang ni tak pelik dah, kita pun dengar lah. Orang habaq kata ustazah anak kat Tum tu accident, masuk ICU, dia tak main mengaji 2 minggu dah. ICU, inna lillahi, bukan mati lagi, la ilallah, inna lillahi wa inna raji'un tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu dengar musibah. Gitu. Jadi lah ni kita biasakan diri kita, tuan-tuan dan puan, bila ada musibah dengar, sepak ke, jatuh ke, tali selipar putus ke, baju terkoyak ke, apa pun bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bawa ayat tuan-tuan tebal aja berung jatuh inna lillahi wa inna. Itu adalah ajaran Nabi SAW. Bukan mati saja. Penggunaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu apa jua musibah. Sakit gigi tadi ke, tuan-tuan dan puan, duit hilang tadi RM1 tadi ke, bukan pergi rendah penuh taman tu dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duit tu RM1 tu milik Tuhan, dia nak pergi bagi kat siapa ikut suka dia. Gitu tuan-tuan dan puan. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ummu Salamah, berkata Nabi SAW, man usiba bi musibatin faqala kama amara Allah Ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa aqibni khairan minha, fa'ala Allah zalika bih. وقالت أم سلمة رضي الله عنها لما توفى أبو سلمة قلته ثم قلت ومن لي مثل أبي سلمة، فعقبها الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. Siapa yang ditimpa musibah lalu ia membaca apa yang diajarkan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami hamba dan milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah pahala bagiku dalam musibah ini.
dan berilah ganti yang lebih baik bagiku, maka Allah akan memberikan kepadanya itu. Ummu Salamah berkata, maka ketika Abu Salamah meninggal dunia, saya baca doa itu, tetapi teringat siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tiba-tiba Allah menggantikannya dengan Nabi SAW yang mengahwininya. Tu cerita kisah Abu Salamah, Ummu Salamah ni. Dia selalu dengar Nabi suruh baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka matilah suami dia membaca doa tu, dan dia doa, ya Allah, ya Tuhanku, gantikanlah abu aku kepada aku ni lebih baik daripada Abu Salamah ni. Gantilah kepada aku sebab aku ni dah menjadi janda lah, suami mati, siapalah nak ganti. Maka dengan doa tu Allah Subhanahu Wa Taala perintah supaya dipinangkan. Nabi meminang Ummu Salamah ni. Ummu Salamah ni tua umur dia kahwin dengan Nabi. Satu lagi Nabi umur dia tua, isteri dia Sa'dah binti Zam'ah tu tua juga. Tua. Umur Sa'dah binti Zam'ah ni dia selalu bagi giliran dia pada Aisyah. Walaupun Nabi menolak, tetapi nampak baik dia tu, mulia hati dia, tahu dia bagi giliran dia kepada Aisyah. Ummu Salamah ni juga tuan-tuan dan perempuan tua, kahwin dengan Nabi. Dia menarik Ummu Salamah yang Ustazah ingat. Seronok kisah Ummu Salamah ni, pun bacalah kisah-kisah Nabi ni. Antara yang Ustazah ingat, Ummu Salamah ni dia bekerja sebagai pencelup baju tu, celup buah dye baju tu, apa nama? Warna baju tu. Satu hari dia tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ni ada anak tiri Rasulullah, tapi dia bukan masuk Islam, dia masih dalam musyrikin. Tapi anak aku ni bukan Islam. Wahai Rasulullah, bolehkah aku nak bagi sikit duit kat dia? Macam dengan bagi belanja lah. Lepas tu Rasulullah SAW memberitahu kepada Abu Salamah, Ummu Salamah ni, dan sampailah sekarang ni menjadi hukum yang menarik lah. Dia kata, wahai Ummu Salamah, kalaulah engkau bekerja mendapat duit RM10, katakanlah umpamanya 1/3 untuk kamu, 1/3 untuk anak kamu, 1/3 untuk kebajikan kamu. RM10 tu dia kata boleh bagi kepada anak, belanja untuk anak-anak, walaupun anak tu bukan Islam, musyrikin, boleh bagi sebab anak dia boleh pi, boleh dekati, boleh sayangi, boleh hormat, boleh semua boleh. Anak dia, cuma yang berbeza ni segi akidah agama. Satu lagi untuk diri, belanja diri. Satu lagi untuk Ummu Salamah ni bersedekah. Nabi SAW kalau kita tengok, dia tak kata dah, wahai Ummu Salamah, 1/3 untuk anak, 1/3 untuk kamu, 1/3 untuk aku. Dia tak kata. Sebab tu sampai sekarang orang perempuan ni dia tidak berhak untuk bagi duit kepada suami dia. Hukum tu, dia bukan menyara suami. Kita orang perempuan ni tak jadi saraan suami. Yang menyara kita ialah suami. Kita tak wajib sara suami kita, bagi duit kat dia, ketak takut tak bagi duit. Ada Islam dah, duit kita, duit suami kita, duit kita. Ada hak kan dalam tu. Itu hukum dia gitu. Tetapi kita, tuan-tuan dan puan, bila kita balik kepada matlamat perkahwinan ni, bermakna nikah itu adalah perkongsian, maka disitulah timbulnya ihsan kita, membantu keluarga, menyara keluarga, belanja keluarga melalui duit kita ni. Dia macam tu. Jadi kalau suami kita, biar suami kita sara seorang dalam keluarga, terbeban atas dia, maka tak seronok lah. Jadi kita sharing, kita kongsi sama. Sebab tu perkongsian itu adalah satu kasih sayang, satu ukhuwah. Tuan-tuan perempuan, itu keluar tajuk lah. Baik,
Jadi Ummu Salamah ni Tuhan gantikan dia dengan yang terbaik. Tuan-tuan dan puan, sebab doa tu dia kata apa? Fa'aqabaha Allah Ta'ala bi rasulih fatazawwajhu. Sebab masa dia baca doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu, dia baca doa tambah lagi Allahumma ajurni fi musibati wa aqibni khairan minha. Ditambah lagi doa tu. Jadi Tuhan dengar doa dia, Tuhan bagi ganti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antara tuan-tuan dan puan-puan apa nama ni, hikmah kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa jua yang ada pada kita ni semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kepada siapa Allah nak bagi, pada siapa Allah nak angkat, apa yang Tuhan nak bagi, apa yang Tuhan nak kekal, itu hanyalah milik dia, aturan dia, perancangan dia. Gitu tuan dan puan. Baik, kita ambil satu lagi hadis. Saleh bin Muhammad meriwayatkan dengan sanadnya daripada Anas bin Malik berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-darbu 'ala al-fakhidh 'inda al-musibah yuhbitul ajra was-sabru 'inda as-sadmah al-ula yu'azzimu al-ajr wa 'izamu al-ajr ala qadri 'izami al-musibah wa man istarja'a ba'da al-musibah jaddada Allahu lahu ajraha ka yawmin usiba biha. Memukul paha ketika ada musibah dapat menggugurkan pahala, dan sabar itu pada pukulan pertama, dan besarnya pahala menurut besarnya musibah. Dan siapa yang membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sesudah musibah itu, maka Allah akan memperbarui pahalanya sebagaimana pada saat berlakunya musibah itu. Jadi Tuhan tak bagi kita macam berlaku pada orang-orang Yahudi, bila mereka kematian apa dia pukul badan kita ni. Kita pun kalau dapat musibah, kita banyak meratus, kita banyak sangat mengeluh, maka Tuhan gugur pahala musibah tu. Jadi kalau kita boleh bersabar, boleh mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, boleh redha dengan musibah tu, Allah bagi pahala kepada kita tu dalam masa kita hidup ni. Pahala musibah tu Tuhan bagi kepada kita banyak dan besar ganjarannya apabila kita redha dengan musibah tu. Jadi tuan-tuan dan puan, sebagai kesimpulannya bahawa orang-orang yang beriman akan menerima musibah, akan menerima masalah dengan imannya. Maka imanlah yang boleh menyusun, yang boleh memberi dia sabar, yang boleh meningkatkan kekuatan, keyakinan, kebergantungan kepada Allah sehati-hati dalam musibah tersebut. Dia bergantung, dia merujuk kepada Allah, dan dia yakin bahawa setiap musibah yang Allah bagi itu semuanya ada baik dia. Maka nak cari kebaikan, nak cari hikmah dalam musibah itu hanyalah iman saja, tuan-tuan puan-puan. Dan kita yakin bahawa tidak ada musibah yang tidak ada baik yang Allah Ta'ala bagi. Memanglah kita nampak bila berlaku kemalangan tu, nampak merugi motor, rugi masa nak pergi tunggu anak di hospital, begitu begini, macam-macam kita kena urus. Jadi jadual harian kita pun berubah. Daripada kita duk pergi sekolah hantar anak, nak kena tinggal pergi hospital dulu. Daripada pergi mengaji pukul 5 petang, tak boleh pergi mengaji. Maka semua itu ada hikmah yang Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan dan puan, carilah di situ. Tidak ada musibah yang tidak ada hikmah. Itu pesan Nabi, pesan Allah Ta'ala. Bila ada hikmah, bila ada ujian, bila ada musibah, keakraban kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala makin dekat.
tidak jauh. Makin banyak musibah makin dekat dengan Allah. Makin banyak musibah makin dekat dengan Allah. Kerana itu tanda syukur, tanda kasih Allah pada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan benci pada musibah. Tetapi bila dapat musibah, kita urus musibah itu dengan baik. Urus musibah itu dengan iman. Urus musibah itu dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca lagi dalam hadis-hadis yang lain, tuan-tuan dan puan, Tuhan kata, setiap ujian yang Allah Taala bagi pada kita itu, Allah kata engkau mampu menerimanya. Allah tak akan bagi ujian kepada seseorang hamba dia yang dia tak mampu. Tak. Tapi yakinlah, percayalah bahawa setiap ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, dia tahu kata kita mampu. Yang tu. Itu tak silap dah. Bila kita mampu, bermakna kita menguruslah ujian tu dengan baik. Semua orang ada ujian. Ujian sehat, ujian senang, ujian sakit, ujian kegagalan, ujian tak naik pangkat, segala-galanya ada ujian. Tuan dan perempuan, saya bagi satu contoh kat perempuan, ujian. Seorang sahabat, dia bekerja sebagai shift lah, dia kerja shift. Dia ibu tunggal, ada anak 5, anak dara 3, anak turunan 2. Dia bekerja tak naik pangkat belah-belah tahun 2 tahun tu lah. Satu hari dia mengeluh. Dia kata, saya ni kerja ustazah lama dah, tapi orang tak pandang saya. Orang tak pandang saya, orang kerja saya rutin dah belah tahun dah. Duduklah tahun tu. Orang takutlah nak angkat, naik pangkat ke, nak bagi apa ke, tak ada tahun tu. Itulah habuan saya. Ustazah pun cubalah pujuk dia. Ustazah kata kat dia, cik, kalaulah ustazah ni jadi pengarah di jabatan cik pun, ustazah tak bagi cik naik pangkat. Saja orang semang-semang macam ustazah ni saja perangai begitu. Dia kata kat ustazah, samalah orang-orang yang memang duk kerja tempat-tempat lain ni, dia kata pandang cik ni, orang bawah ni bukan N19 bawah lagi. Ustazah kata, nak bagi macam mana, pakai baju pun berlemuh. Dia kata, terani lah boleh. Kasut dia tu putih tapi berlemuh, tak bersih, tak dan. Dia kata anak 5, dia kata anak dia 5, nak pergi sekolah lah, gitulah, ginilah, terani lah. Dia kata, itulah cik, Tuhan ni dia tahu kita ni siapa, ada anak 5. Naik pangkat tak usah pergi mana lah, naik pangkat pergi Langkawi ya. Nak tinggal anak kat siapa 5 orang tu, walaupun besar-besar dah. Nak tinggal kat siapa? Anak dara 3 orang nak tinggal lagu mana? Walaupun anak dara tu besar-besar, boleh berdikari lah. Hak masuk universiti pun ada, ni pun ada. Dia tak bagi pergi mana-mana sebab Tuhan tahu orang kata cik ni tak boleh, siapa nak jaga. Pergi Langkawi tu saya naik RM50, tambah bot pergi balik RM50. Tuhan tak bagi cik. Jadi cik ingatlah bahawa apa yang Tuhan bagi ni sesuai dah dengan cik. Sebab apa, anak dara kalau tinggal pun takut. Lepas tu Tuhan bagi kepada anak cik ini pula tak gaduh macam anak orang lain. Anak orang lain, tuan-tuan dan perempuan, duk kira nak pergi merendek malam-malam lah, petang-petang lah, mutu ada 2 biji. Tapi mereka lagi lah teruk. Tambah kita pula tak ada bapak. Tapi anak cik Tuhan bagi, Masya Allah, maghribnya sampai masjid. Anak laki-laki, gotong royong, kita tak ada apa, tapi anak pi. Anak yang ada pak ni, tuan-tuan dan puan, duduk dalam taman masjid nak buat gotong royong. Kita kena pergi kelir, duduk tidur, ke 12 tidur, ke 10 tidur. Orang gotong royong pukul 8.30. Pergi kelir anak kita, turun pergi gotong royong masjid. Tak turun pun. Anak dia dengan cangkuinya, dengan penyapunya, dengan katanya, bawa naik motor pergi tak gaduh suruh.
Allah Subhanahu Wa Taala suruh cik tengok, pandang tengok, banding tengok. Sebab tu Allah bagi tak naik pangkat. Duk tang tu lah. Senang hati. Anak-anak tutup aurat, tak kena suruh anak dia. Anak kita naik mutu merabah rambut. Anak dia pun pakai baju muslimah sedia. Anak kita pakai t-shirt tag gembel-gembel. Tak sakit jiwa kan mak tu, sakit jiwa. Tuan-tuan dan puan, Allah Maha Kaya. Allah tahu kita lemah di mana. Allah tahu kita kuat di mana. Cukuplah dengan apa yang dia bagi. Maka itulah tuan-tuan dan puan, iman saja boleh menilai, boleh menggerak, boleh menerima, boleh meridai dengan apa yang Tuhan bagi. Jadi Ustazah pesan pada tuan-tuan dan puan, tajuk kita mengaji ini memang menyentuh perasaan kita, memang menyentuh kehidupan kita, memang menyentuh bagaimana kita menguruskan ujian. Oleh sebab itu syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ada sedikit iman kita itu boleh mengangkat darjat kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jadikanlah ujian kita ini sebagai penggerak kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu dulu tuan-tuan dan puan, kuliah kita bulan ni, insya-Allah bulan depan kita masuk bulan Rejab. Kita masuk bulan Rejab, kita berzikir, jangan lupa zikir bulan Rejab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jangan lupa yang tu selalu baca. Tambah-tambahkan lagi lah doa-doa yang lain. Sebelum kita nak bersurai, Ustazah nak umumlah 2-3 perkara. Yang pertama tuan-tuan dan puan ialah kalau tuan-tuan dan puan nak bagi zakat untuk tahun 2024 ni, boleh bagi kepada rumah anak yatim kita. Sebab Ustazah lah maklumlah, tahun ni dengan buka sekolah dengan nak raya ni dia jadi serentak. Nak buka sekolah bulan 3, nak raya pun bulan tu juga. Jadi anak yatim kita ni ada 22 penuh, 22 orang sekarang ni. Penuh dah maksimum. Jadi kalau perempuan nak berinfak, nak berzakat apa, dia alu-alukanlah untuk ke rumah anak yatim kita, tuan-tuan dan perempuan. Yang keduanya, rumah anak yatim kita membuka ruang untuk perempuan beriftar, berbuka puasa, atau perempuan nak ambil, nak sumbang 1 hari ke 2 hari ke untuk anak yatim kita pada bulan Ramadan. Sehari tuan-tuan dan perempuan, untuk seorang buka puasa RM5, sahur RM5. Jadi seorang tu belanja dia RM10 lah. Murah sebab kami masak sendiri, tak beli, masak sendiri. Jadi kita ada 30 orang, termasuklah imam tarawih, warden. Jadi sekali perempuan nak sumbang tu 300 untuk sekali iftar Ramadan. Perempuan bolehlah pilih nak ambil hari apa pun. Bolehlah perempuan nak buat mak sehari, ayah sehari ke, diberi peluang. Perempuan masuk saja dalam akaun rumah anak yatim tu, perempuan habaq kat Ustazah nak catat bilangan hari gitu. Jadi berebut-rebutlah untuk membelanja anak yatim, menyantuni anak yatim di bulan Ramadan. Anak yatim kita, bukan anak yatim Ustazah tu, anak yatim perempuan. Sebab Ustazah ni bela je, sokongan daripada perempuan. Perempuan ada masa, ada ruang, singgahlah melihat sebelah mata anak yatim kita untuk saksi di syurga nanti. Yang ketiganya ialah bagi tuan-tuan dan perempuan yang berasa nak berinfak, nak beli baju raya anak yatim ke, nak pi bawa pergi beli baju raya, dialu-alukan, insya-Allah. Tuan-tuan dan perempuan. Dan seterusnya kita dalam kelas pengajian kita, tuan-tuan dan puan, ada program lawatan melawat pondok. Satu pondok yang akan dilawati ialah di Istanbul pada bulan Mei, 1 hari bulan Mei. Melawat pondok Sayyidatina Aisyah, Mahat Tahfiz Sayyidatina Khadijah, dan pusat tahfiz Sulaimaniyah. Perempuan tahu Sulaimaniyah ni ada cawangan dia di Al-Ustaz ada.
dan HQ dia di Istanbul. Dan juga kita nak melawat makam-makam dan para sahabat Nabi pada 1 Mei sampai 8 Mei. Jadi Ustazah suka mengalu-ngalukan semua jemaah Langkawi untuk sama-sama melawat trip to Pondok Istanbul pada bulan Mei dengan harga pakejnya 7,800 selama 8 hari. Naik Turkish Airlines. Jom sama-sama dengan Ustazah zahari para ulama, para nabi, para sahabat. Mudah-mudahan di mahsyar nanti mereka menziarahi kita dan mereka ramai-ramai dengan kita. Tak sunyilah kita di alam barzah, insyaAllah. Itulah antara program lawatan, program-program infak di bawah kelas-kelas pengajian kita. Mudah-mudahan kita bersama-sama memburu redha Allah, memburu syurga Allah. Setakat itu dulu. Ma'azabatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamul malaikatul muqarrabin wa hifzal mursalin fi afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Wadud. Kami bersimpuh menada tangan padamu ya Allah, agar engkau terangi akal fikiran kami ya Allah, seperti mana engkau menerangi cahaya matahari di siang hari ya Rahim. Walaupun kami ya Allah mencari ilmu-Mu di waktu tua kami ya Rahim, kami bermohon padamu ya Allah agar engkau menerangi hati-hati kami ya Allah, seperti mana engkau menerangi cahaya bulan di malam hari ya Rahim. Walaupun kami mencari ilmu-Mu di waktu tua kami ya Rahman, Engkau mudahkanlah kefahaman kami ya Allah, Engkau redha amalan kami ya Rahim, Engkau sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah, Engkau lembutkanlah sendi-sendi pada jasad kami ya Allah, untuk sujud menyembah-Mu ya Rahim. Engkau fasihkanlah lidah-lidah kami berzikir atas nama-Mu ya Allah. Walaupun kami ya Rahim umur yang lanjut ya Rahman, Engkau redai kami ya Allah, Engkau angkat darjat kami ya Rahim, Engkau lapangkanlah dada-dada kami ya Rahim, memburu ilmu-ilmu ya Rahman. Allahumma ya Azim, Allahumma ya Ghafur, Allahumma ya Jabbar. Engkau ampuni kami ya Allah, Engkau ampuni ibu ayah kami ya Rahim, Engkau ampuni anak-anak kami ya Jabbar, Engkau ampuni para suami kami ya Rahim. Kau bariskan ibu ayah kami ya Allah bersama para syuhada-Mu ya Rahman. Walaupun ibu ayah kami tidak sehebat mereka ya Rahim, Kau bariskan para suami kami bersama para sahabat Nabi-Mu ya Allah. Walaupun para suami kami tidak sehebat para sahabat-Mu ya Rahim, Kau bariskan anak-anak kami ya Allah bersama Bilal bin Rabah ya Rahim. Walaupun anak-anak kami tidak setaan Bilal bin Rabah ya Jabbar, Kau bariskan ibu-ibu kami ya Allah bersama para ibu Nabi-Mu ya Rahim. Allahumma ya Ghafur, Allahumma ya Wadud, Allahumma ya Azim. Engkau lapangkanlah
kuburan Allah ya raham kaum keluarga Syaidi ya rahim. Keangkatkanlah darjat keturunan mereka ya Allah, mencari menumpang mencari ilmu ya rahim. Engkau berkati seluruh perjuangan mereka, kau tingkatkanlah rezeki mereka melalui perniagaan mereka ya Rahman. Sesungguhnya rezeki yang kau anugerahkan dapat ditumpangi oleh kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kurniakan kami ya Allah anak-anak yang soleh. Kurniakan kami ya Allah anak-anak yang tidak menyakiti hati-hati kami ya Rahim. Kurniakan kami ya Allah anak-anak yang mampu membebaskan kami ya Allah azab neraka-Mu ya Rahman. Kurniakan kami ya Allah anak-anak yang tidak jemu membelai kami di waktu tua kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar wa qina azabas sirat wa qina azabal mizan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Allah, jumpa lagi kita insyaallah. Barakallahu fiik. Allah 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 fi madahnya la mu'tadillah sama-sama bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku